Bersama kami dalam pentaksiran sumatif di Net TV KPM Dr. Ibrahim. Untuk segmen kali ini, apa pula diskusi kita? Okey, saya akan bincangkan tentang pentaksiran alternatif pendidikan rendah, iaitu PAPR. Sebagaimana yang kita sedia maklum, mungkin penonton sudah mendengar tentang pendidikan alternatif sekolah menengah. Betul. Sekarang kita ada pendidikan alternatif, pentaksiran alternatif pendidikan rendah pula. Di mana kita tidak akan tinggalkan murid-murid sekolah rendah yang berkeperluan khas ini, di mana pentaksiran ini atau kita kata PAPR ini merupakan satu bentuk pentaksiran alternatif bagi murid berkeperluan pendidikan khas MBPK yang mengikuti kurikulum standard sekolah rendah pendidikan khas kita di seluruh negara. Kemudian tujuannya ialah pertamanya kita nak melihat tahap kebolehan MBPK kita di sekolah rendah untuk persediaan pembelajaran mereka ke sekolah menengah. Yang pertama. Yang kedua, kita nak mengenal pasti potensi dan juga kemahiran asas yang dimiliki oleh MBPK berdasarkan domain dan konstruk yang kita nak ukur. Okey, ini yang ketujuannya. Ada dua tu yang paling besarlah. Jadi konsepnya, kita ada kurikulum standard sekolah rendah pendidikan khas, ada 7 di sana, ada kurikulumnya. Jadi penonton boleh lihat di sebelah kiri itu, dan kita ada 6 domain yang kita akan ukur berdasar kepada kurikulum tersebut, iaitu penguasaan diri, komunikasi, literasi, numerasi, kemahiran dan nilai. Okey, kita ada satu model era. Kalau para penonton sudah mendengar tentang PASM atau pendidikan alternatif sekolah menengah, dia menggunakan model yang hampir sama, iaitu environment, reaction, kemudian recognition dan acknowledgement. Di sini kita ada instrumen juga berbentuk tugasan, projek maupun aktiviti dan juga simulasi. Itulah instrumennya kita yang bersepadu. Bersepadu bermaksud dia gabung antara kurikulum itu dan ada evidence yang dilihat oleh guru di sekolah. Kemudian adalah standard kebolehan yang saya akan jelaskan sekejap lagi. Baik. Daripada situ, kita letaklah skor yang sepatutnya. Pelaporan itu dalam bentuk potensi kemahiran dan tahap kebolehan yang mereka capai. Okey, seterusnya kita lihat konstruk. Ada 6 tersebut. Penguasaan diri, komunikasi, literasi, numerasi, kemahiran dan juga nilai. Di sini kita ada 24 kalau kita baca dalam table tersebut. Ada konstruknya, makan, minum dan seterusnya. Jadi kita lihat, ini 24 konstruk yang ada dalam PAPR. Tetapi kalau kita lihat PSM, dia ada lebih banyak daripada ini. Okey, standard kebolehan yang saya sebutkan tadi, kita tengok dari segi menegak, kita ada peringkat tahap ilmu, tahap amal dan juga tahap adab. Kemudian di sebelah kiri ke kanan mendata daripada diri sendiri, keluarga dan juga masyarakat. Di mana kalau saya bagi satu contoh, pada tahap ilmu dan diri sendiri, murid berupaya mengetahui dan memahami perkara yang diukur dalam suatu konstruk di peringkat diri dia. Baik. Begitu juga kalau kita naik ke atas, macam mana murid itu berupaya melaksanakan. Itu dia sudah mengamalkan. Dan pada peringkat adab, dia melaksanakan perkara yang diukur itu yang betul secara berterusan. So, konsisten. Jadi, nampaklah ada pemeringkatan dari segi ilmu, amal dan adab. Begitu juga, kalau saya ambil satu contoh, juga di peringkat diri, dia dapat berupaya mengetahui dan memahami perkara yang diukur dalam suatu konstruk peringkat diri, dan di peringkat keluarga pula di persekitaran kelas dia. Dan juga di kalangan, dalam kalangan rakan sekelas, dan juga guru dan juga penyelia. Begitu juga di peringkat masyarakat. Masyarakat di sini, kita di sekolah rendah ni kita merujuk kepada persekitaran sekolah itu sendiri. Jadi ada pemeringkatan di peringkat diri, keluarga dan masyarakat. Ini contoh, Irfan dan semua penonton, bahawa aktiviti murid menghasilkan poster. Konstruknya ialah menulis sahaja. Murid MBPK, yang pertama kita lihat ilmu, dia dapat menyalin sahaja diri sendiri. Manakala di peringkat amal diri sendirinya adalah menulis. Dan di peringkat adabnya mereka sentiasa boleh menulis dan membina perkataan, frasa ataupun ayat untuk menyampaikan idea-idea. Jadi begitulah. Begitu juga kalau di peringkat keluarga, kan? Rakan sekelas ataupun guru ataupun penyelia. Dan di peringkat akhirnya, di peringkat masyarakat, mereka boleh sentiasa berupaya menulis, membina perkataan, frasa, ayat untuk warga. Itulah paling tinggi, Irfan. Iaitu di peringkat adab dan juga masyarakat. Yang saya baca tadi. Iaitu murid berupaya
menulis dan membina perkataan, frasa, ayat untuk menyampaikan idea bersama warga sekolah. Itu yang paling tinggilah. Okey, Doktor. Terima kasih atas perkongsian yang telah diberikan. Jadi sepanjang 30 minit kita bersama, Doktor, mungkin Doktor boleh memberikan sedikit rumusan. Okey. Saya suka mengesyorkan kepada guru-guru kita, kepada warga sekolah, kepada murid-murid, hatta kepada ibu bapa juga di luar sana. Ujian akhir sesi akademik ini merupakan satu pendekatan baru. Tapi bukan perkara baru pun, cuma pendekatan baru. Daripada peperiksaan akhir tahun kepada ujian akhir sesi akademik. Tujuannya adalah kita nak memperkasakan potensi murid. Daripada tahun 4, kelemahan murid akan naik ke tahun 5, dapat diberikan intervensi ataupun diberikan penambahbaikan oleh guru-guru seterusnya. Begitu juga daripada tahun 5 ke tahun 6. Dan daripada tahun tingkatan 1 kepada tingkatan 2 dan ke tingkatan 3 yang akhirnya mereka cukup berkemahiran, berpotensi dalam mata pelajaran mereka untuk mengambil SPM yang menjadi target yang paling jauh. Paling jauh di peringkat sekolah. Yang paling penting dan jauh. Terima kasih, Doktor, atas segala perkongsian telah diberikan. Kita mengharapkan dengan penilaian kepada ujian akhir akademik ini membantu murid untuk terus cemerlang, gemilang dan terbilang dalam peperiksaan. Kita doakan itu dan kita berjumpa lagi insya-Allah kalau rezeki. Dengan itu hanya di TV KPM. Salam sejahtera.